Jadi amat malang, sangat malang kalau sekiranya orang Yahudi kenal Nabi, tiba-tiba kita hak jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kenal Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati sahibul fadilah Tuan Imam, ashabul fadilah, ahli-ahli jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Didiklah, asuhlah, ajarlah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, hubbi nabiyyikum. Didik, ajar anak untuk mencintai Nabi kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa hubbi ahli baitih. Didiklah anak-anak agar anak mencintai dan mengasihi ahli baitih, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, watilawatil Quran. Didiklah dan asuhlah anak-anak untuk membaca Al-Quranul Karim. Jadi 3 perkara yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, untuk umat asuh anak-anak, ajar kepada anak-anak. Pertama, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mencintai ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, membaca Al-Quranul Karim. Bila kita hayati hadis ini, nescaya tuan-tuan kita akan dapat fahami betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suatu pesanan yang pesanan ini menunjukkan kepada kita ada beberapa asas penting di dalam memberi asuhan kepada anak-anak. Asas pertama, mencintai Nabi. Bila cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi asas penting, maka tak boleh cinta, tak boleh kasih, tak boleh sayang, melainkan
mesti mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Melayu pun sebut, tak kenal maka tak cinta. Dan Allah menceritakan bagaimana orang yang sangat kenal Nabi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, iaitu dari kalangan orang-orang Yahudi Bani Israel, sehingga kata Allah mereka mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Macam mana sifat anak, macam mana fizikal yang ada pada tubuh anak, macam mana gerak-geri anak yang biasanya seorang bapa kenal, demikianlah Bani Israel khususnya Yahudi kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amat malang, sangat malang kalau sekiranya orang Yahudi kenal Nabi, tiba-tiba kita hak jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kenal Nabi. Jadi usaha yang dibuat oleh pihak masjid, usaha yang dibuat oleh pelbagai pihak untuk perkenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyahut seruan Nabi, hubbi nabiyikum, iaitu untuk mencintai, mengasihi Nabi kamu. Yang kedua tuan-tuan, asas yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai, mengasihi ahli baitih, ahli keluarga Nabi. Bila sebut ahli keluarga Nabi, sebenarnya kita sudah sebut di dalam salawat kita. Di dalam salawat yang kita baca kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih. Kita salawat kepada Nabi dan juga kepada ahli keluarga Nabi. Ulama dalam kitab tuan-tuan membahaskan panjang siapa ahli keluarga Nabi. Dari kalangan ulama mengatakan Bani Hashim, dari kalangan ulama mengatakan anak-anak cucu yang turun daripada zuriat Fatimah dan Sayyidina Ali, Hasan dan Husin. Bahkan dari kalangan ulama mengatakan ahli keluarga Nabi yang kita masukkan di dalam salawat masuk semua dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman sampai hari kiamat. Jadi artinya kalau kita ambil daripada apa yang disebut oleh ulama, mengasihi ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk belaka. Ahli keluarga yang ada pertalian darah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk. Ahli keluarga dalam maksud para sahabat radhiyallahu anhum. Ahli keluarga dengan maksud dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, semua ni kita kena cintai belaka. Masuk belaka. Dan yang ketiga tuan-tuan, watilawatil Quran, asuh anak-anak untuk membaca Al-Quranul Karim. Bila anak-anak membaca Al-Quranul Karim, nescaya akan ditemui di dalam Al-Quranul Karim segala apa yang disebut dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuan-tuan, para sahabat dengan Nabi memang mereka amat memberi perhatian. Kalau mereka duduk depan Nabi, mereka akan tengok apa Nabi buat. Dengan mereka tengok apa yang Nabi buat, itulah menyebabkan sampai hari ini kita dapat dengar cerita, boleh baca bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana amal ibadah yang dilakukan oleh Nabi. Sahabat tengok sungguh. Ada ketika tuan-tuan sahabat nak tahu apa hak Nabi buat, dengan bertanya kepada isteri-isteri Nabi. Itu kaedah yang kedua yang mereka guna. Jadi tanya Nabi, tanya isteri macam mana Nabi di rumah.
Apa amal ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Termasuklah bila tanya kepada isteri-isteri Nabi, ada dari kalangan mereka yang bertanya, macam mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, macam mana akhlak Nabi? Maka jawapan daripada Sayyidatina Aisyah, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi Quran. Tu saya teringat sekali waktu duk belajar dulu di Pondok Pak Ya. Sekali itu kita buat majlis belajar ni, jemput menantu Tok Guru Pak Ya, iaitu Allahyarham Tuan Guru Haji Azhari Abdul Razak. Ni Tok Guru tuan-tuan yang menyambung perjuangan Tok Guru Pak Ya Jonek membangunkan madrasah At-Taufiqiyah Pondok Pak Ya Batu 16. Saya terbayang-bayang tuan-tuan, kita jemput dia untuk kuliah subuh. Kuliah subuh. Tajuk tentang akhlak. Bila dia hadir, waktu dia nak mulakan kuliah tu, dia bawa satu kitab terbaik, kitab tentang akhlak. Lepas tu bila dia tengok kita semua duduk menghadap ke dia tu, kitab terbaik tu dia letak tepi. Dia kata tajuk kuliah yang diberi pada saya pagi ni ialah akhlak Nabi. Lepas tu kebetulan ada rak Quran. Dia tunjuk kepada rak Quran tu. Tu dia kata Quran tu lah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampa nak tengok akhlak Nabi, hampa nak dalami akhlak Nabi, hampa nak reti akhlak Nabi, ambil Quran tu baca. Daripada Al-Fatihah sampai kepada surah An-Nas, syarat dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya apa hak disebut oleh Nabi, tiga asas yang saya sebutkan tadi, bila ini diberi asuhan kepada anak-anak, artinya kita telah memberi asuhan tiga perkara penting dalam kehidupan yang perlu dimiliki oleh satu orang Muslim, satu orang mukmin. Cinta pada Nabi, cinta pada ahli keluarga Nabi, dan membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua tuan-tuan, bila kita berbicara tentang kelahiran Nabi, terlalu banyak sudut pandang. Pasal itu saya kira kalaulah dibuat setiap malam selama 1 bulan sepanjang Rabiul Awal nak bercerita tentang kelahiran Nabi, boleh dibuat. Dan insya-Allah tajuk-tajuknya tidak akan bertindak bertindih. Pasal apa? Sudut pandang terlalu banyak. Salah satu daripada sudut pandang berkaitan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam berasaskan kepada satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi berkaitan dengan dirinya, Nabi kata, ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa. Aku ni, kata Nabi, diputerakan, dilahirkan ke muka bumi dengan berkat doa yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menjadi salah satu daripada faktor kelahiran aku di bumi. Wa busyra Isa, dan berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Bila kita baca tuan-tuan hadis ni, kita nak tengok macam mana yang dikatakan doa Nabi Allah Ibrahim dan berita gembira daripada Nabi Allah Isa, kita akan temui bila membaca Al-Quranul Karim. Baca Quran akan berjumpa
ayat yang menceritakan bagaimana doa Nabi Muhammad, bagaimana doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Di antaranya yang tuan-tuan yang di Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quranul Karim ialah Nabi Allah Ibrahim sesudah mana meletakkan anaknya Ismail di bumi Mekah, bina Kaabah, kemudian tadah tangan, Rabbana wab'ath fihim rasulah. Ya Allah, ya Tuhan, Engkau bangkitkanlah, Engkau utuskanlah di bumi Makkah ini dari kalangan zuriat keturunan aku, anak cucu aku yang akan berkembang biak ini, rasulah, satu orang rasul. Doa yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diperkenankan Allah Subhanahu wa taala bila? Bukan sehari dua, tuan-tuan. Doa itu selepas daripada 62 keturunan. 62 keturunan. Tuan-tuan boleh tengok di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum ni kitab yang masyhur. Baru-baru ni Yadim, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, menganjurkan sempena dengan Maulidur Rasul mereka buat kuliah 24 jam tanpa henti menggunakan kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Bagus tuan-tuan, ni kitab yang amat baik yang sudah diterjemah. Saya mengira terjemahan kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini daripada berbagai-bagai cetakan. Banyak sungguh hari ini Ar-Rahiqul Makhtum di mana-mana ada dijual. Dalam kitab ini menceritakan tentang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, susur galur daripada Nabi Allah Ibrahim nak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 62 keturunan. Daripada 62 itu 21 disepakati. Tang mana tuan-tuan yang disepakati? Iaitu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bapaknya Abdullah, kemudian tok wannya Abdul Muttalib, kemudian naik sampailah kepada Adnan. Yang tu juga kita baca dalam rawi waktu kita membaca kitab Barzanji, berjumpa sampai kepada Adnan. 21 keturunan yang ni disepakati. Allahu Akbar. Kadang-kadang bila kita baca kita jadi rasa takjub, rasa heran tuan-tuan, macam mana orang Arab boleh mengingati susur galur mereka sampai puluhan tok nenek. Kita hari ni Acik tanya, agak-agak tuan-tuan boleh ingat sampai tok nek hak nombor berapa. Ini kelemahan kita orang Melayu. Walaupun ada dari kalangan kita hak cari keluarga, cari adik-beradik, tapi paling tinggi 4-5, lebih kurang begitu saja tok nek dia. Atas pada tu tak tahu dah hilang. Tapi orang Arab dia boleh dapat kesan untuk susur galur keluarga Nabi 21 keturunan, sepakat ulama. Kemudian atas daripada Adnan nak sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang tu ada sebanyak 41 keturunan yang tu tidak disepakati. 21 sepakat, 41 tak sepakat. Tak sepakat pun tuan-tuan tak apalah. Kesimpulannya 62 keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim nak sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak simpulkan begini. Kalau tuan-tuan ambil 62 keturunan ini, kalaulah kita nisbahkan pada orang zaman tu kerana umur mereka panjang-panjang, Abdul Muttalib tok wan Nabi 115 tahun.
Atas lagi macam mana boleh jadi umur mereka panjang-panjang. Tak apalah, kita letaklah tiap-tiap satu keturunan ini mengambil masa 100 tahun. Maka artinya lebih daripada 6,000 tahun. Dari sudut jumlah tahun yang sebenar dalam ilmu Allah kita tak tahu. Tapi kita buat anggaran mengambil masa 6,000 tahun. Tu kalau 100 tahun. Kalau satu keturunan katalah 70 tahun, nisbah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4,000 tahun lebih. 6,000 tahun pun lama, 4,000 tahun pun lama. Maka pengajaran besar bahawa doa yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mengambil satu tempoh, iaitu ribuan tahun untuk Allah bangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, pengajarannya dalam doa jangan gopoh untuk Tuhan terima. Pasal tugas kita minta. Urusan untuk memustajabkan doa, untuk menerima doa, untuk memperkenankan doa, ni urusan Allah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, bila kita angkat tangan minta dengan Allah, dia 3 kemungkinan. Ada ketika Allah bagi cepat, dia bagi selalu, minta bagi selalu. Ada ketika kita minta doa, Allah tak bagi selalu, dia tangguhkan. Tangguhkan boleh jadi dia akan bagi di dunia tapi lewat. Boleh jadi dia akan bagi waktu kita dalam kubur. Boleh jadi Tuhan bagi waktu di mahsyar. Boleh jadi Tuhan akan bagi sesudah masuk dalam syurga. Tapi yang pasti Allah akan bagi. Mintalah. Dan yang ketiga, tuan-tuan, doa yang kita minta, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan sebagai bentuk kebajikan, sebagai amalan. Maknanya tidak sia-sia. Kita angkat tangan minta, tadah, mohon kepada Allah, tidak pernah sia-sia. Sebab tu tuan-tuan, jangan kecewa dengan doa. Ada orang dia kata 2 tahun dah duk minta doa bagi Tuhan angkat Covid, tak habis-habis lagi. Tak larat nak baca doa dah. Cemuih dah. Duk amin doa tu imam. Imam doa atas mimbar, imam doa waktu imamkan salat, imam doa waktu sembahyang hajat, imam doa waktu bangkit tahajud, imam doa waktu tarawih, imam doa banyak sangat ada doa. Pasal apa? Tuhan tak berkenan. Dalam satu tulisan Profesor Hamka, dia sebut, tuan-tuan, di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan perkenan doa kita ialah kerana Allah nak dengar suara kita. Pasal kalau kita minta sekali Tuhan bagi selalu, tak minta dah. Tak ada dah lah ya Allah, ya Allah. Tak ada lah tuan-tuan kita sembahyang hajat bermunajat. Pasal apa? Sekali sembahyang angkat tangan minta, Tuhan bagi selalu. Tak minta dah. Sebab tu ada ketika ditangguh, ada ketika Tuhan tak perkenan, sebab Tuhan nak kita terus berdoa. Imamul Akbar Syekh Ahmad Tayyib Syekhul Azhar yang ada hari ni, dia tuan-tuan menjadi ketua di Al-Azhar, Syekhul Azhar. Dia ada pesan. Kata Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Tayyib, dalam hidup kita sepanjang hari, daripada bangkit tidur sampai tidur pula tu, jangan tinggal 4 benda. 4 benda. 1, jangan tinggal bersyukur pada Allah. Sebab tu tuan-tuan, celek mata pagi, alhamdulillah. Jaga-jaga tidur tu alhamdulillah dulu. Tak usah sebut hal lain lagi. Kita ni kadang-kadang dia sebut hal lain.
Orang hadut kalut dengan banjir, dia akan sebut api tengok ayak, tak mana dah. Pasal sehari dua ni ayak duk naik, ada tempat surut. Ada setengah celek-celek mata, dia makin duk tengok telefon. Awak tak bunyi itu pagi ni. Tak apalah nak sebut apa pun. Tapi celek mata, biasakan diri. Alhamdulillah. Biar bagi banyak syukur dalam hidup kita. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, bagi banyak zikir. Zikir. Apa benda tuan-tuan hak kita nak zikir, yang kita nak sebut? Banyak. Baca Quran masuk dalam zikir. Nabi menyebut afdalu zikri, sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah, tu zikir. Zikir, biasakan lidah dengan zikir. Bismillah zikir, alhamdulillah zikir, masya Allah zikir, subhanallah zikir. Apa saja yang membawa kita ingat pada Allah, banyakkan. Ada orang tanya, tuan-tuan, kita nak zikir ni sampai taraf mana? Ulama bagi jawapan, zikirlah sampai ke peringkat kita jadi rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulang, tuan-tuan, sebut Allah ni sampai ke kita rasa macam nak berjumpa dengan dia. Jadi bila sampai ke peringkat nak berjumpa dengan Allah, barulah pada waktu itu kita jadi, tuan-tuan, tidak terlalu kasih kepada meninggalkan dunia. Ni nak meninggal, nak tinggal dunia bukan senang. Maka sebab itu salat jamaah menjadi salah satu daripada bentuk zikir. Kata ulama, salat jamaah di masjid adalah di sebalik makna salat jamaah hak kita diulang alik mai ke masjid itu, dia ada falsafahnya. Falsafahnya membiasakan diri meninggalkan rumah yang kita sayangi. Tiap-tiap hari bagi 5 kali kita tinggal rumah. Jangan, tuan-tuan, ada orang tak mau tinggal rumah. Ada orang kaya tak pergi Mekah. Pasal apa yang tak pergi Mekah? Dia tahu siapa nak jaga rumah dia. Allahu Akbar. Punya sayang rumah sampai ke peringkat tak mau tinggal. Diuji dengan banjir, tenggelam. Jabatan kebajikan turun, JPKK turun, wakil rakyat turun, jomlah pakcik. Mereka sedia tempat penempatan banjir. Ada belaka di sana, makan sedia, minum sedia, tempat tidur sedia. Oh, dia kata tak lah. Lagi tak tenggelam berit rumah ni, aku tak tinggal. Sayang sungguh dia dengan rumah. Salat jamaah, latihan kita tinggal rumah. Latihan tinggal dunia hak kita sayang. Jadi tuan-tuan nak boleh sampai peringkat tu, kena banyak berzikir. 2. Yang ketiga, kata Syekh Ahmad Taib, kena bertaubat. Satu hari yang kita lalui, jangan sampai tidak berlaku taubat. Beristighfar, menginsafi dosa kesalahan yang kita buat, pasal kita terdedah dengan dosa sepanjang waktu. Dan yang keempat, jangan sampai tertinggal doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah. Disebut oleh ulama, tuan-tuan, wali abdal, salah satu daripada martabat wali. Bagaimana mereka boleh mencapai kedudukan menjadi wali? Hak jadi wali itu macam mana mereka buat? Adakah dengan amalan? Dijawab bahawa jadi wali abdal ini bukan semata-mata kerana banyaknya amalan, tetapi kerana bersihnya hati mereka. Apa tanda, tuan-tuan, bersihnya hati mereka? Tandanya mereka banyak berdoa untuk umat. Allahumma aslih ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham
ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan doa mereka. Doa supaya umat ni jadi baik. Doa supaya umat ni tuan-tuan jadi selamat. Doa supaya umat ni mendapat keampunan. Minta sedia kepada umat. Minta sedia kepada orang lain. Kita biasa duk minta kat siapa? Minta untuk kita. Itu biasa. Tapi tuan-tuan, wali-wali Allah ini banyak minta untuk orang ramai. Rupanya apa yang dibuat oleh mereka, itulah juga yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim doa untuk anak cucu dia, untuk umat dia, iaitu Rabbana wab'ath fihim rasulah. Ya Allah, engkau bangkitkanlah, engkau utuskanlah dari kalangan zuriat keturunan aku ini satu orang rasul. Satu orang rasul tuan-tuan yang didoakan itu Allah rakamkan di dalam Al-Baqarah ayat 159. Lepas tu kita tengok pula tuan-tuan bagaimana berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Tang mana kita nak tengok berita gembira ni? Tuan-tuan buka pula dalam surah Saf. Surah As-Saf ayat yang ke-6. Antaranya yang Allah Ta'ala sebut, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa mubashiran, salah satu daripada tugas Nabi Allah Isa alaihi salam yang dilaksanakan kepada umat ialah membawa berita gembira, menyampaikan berita gembira kepada umat birasulin, tentang kebangkitan perutusan satu orang rasul. Tonton tengok doa Nabi Allah Ibrahim, wa ba'ath fihim rasulah. Berita gembira Nabi Allah Isa alaihi salam, wa mubashiran birasulin. Kita hak mengaji sikit-sikit lah bahasa Arab. Bila ra, sin, waw, lam, rasul mana seorang. Kalau ramai, dia ra, sin, lam saja, rusul tu ramai. Maka ayat tuan-tuan doa Nabi Allah Ibrahim dengan ayat berkaitan dengan berita gembira Nabi Allah Isa menggunakan kalimah yang sama, menunjukkan bahawa kedua-dua ini, doa dan berita gembira, adalah menceritakan tentang batang tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah apa yang Nabi sebut, ana da'watu Ibrahim, aku ni lahir dengan doa Nabi Allah Ibrahim, wa busyra Isa, dan berita gembira Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi tuan-tuan, saya nak simpulkan begini ya. Pasal Tuan Imam kata ni malam akhir daripada Rabiul Awal, dan siri-siri kuliah di sini berkaitan dengan Maulidur Rasul, berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sudah berakhir Rabiul Awal, tetapi tidak berakhir cerita tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang tahun. Bila saja kita baca Quran, tuan-tuan baca Quran, khatam sekali jumpa cerita lahir Nabi. Baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, cerita tentera bergajah dibinasakan Allah dengan diutuskan sekumpulan burung, wa arsala alaihim tayran ababil, burung
membawa batu-batu kecil dijatuhkan di atas tentera bergajah ini, habis semua, mereka binasa. Kebinasaan tu tuan-tuan berlaku, kata ulama, dalam satu catatan lebih kurang 55 hari selepas dibinasakan tentera bergajah, maka diputrakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya alam tarakai, cerita kelahiran Nabi. Tuan-tuan baca dalam rawi kitab Barzanji itu berjumpa, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Tu cerita apa? Cerita Nabi waktu dia dalam kandungan ibunya 2 bulan. Berdasarkan riwayat yang sahih, riwayat yang kuat, riwayat yang masyhur, wafatlah ayahandanya Abdullah di bumi Madinah. Ahli Barzanji tuan-tuan, orang hak pandai berlagu, bila dia berlagu sedap kita dengar. Tu cerita yatimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan Nabi dalam kandungan ibu. Tu kita baca kitab Barzanji tak baca dalam sembahyang. Kitab Barzanji tuan-tuan kita tak baca hari-hari. Tuan-tuan baca Quran hari-hari. Baca wadduha, berjumpa dengan ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bila baca sampai kepada ayat alam yajidka yatiman, tidakkah dia mendapati engkau yatim, fa'awa, dia yang pelihara. Jadi artinya cerita yatim Nabi Muhammad bukan cerita riwayat semata-mata. Bukan cerita tuan-tuan, ayah Nabi ni betul ke mati waktu Nabi dalam kandungan mak dia? Betul kot daripada cerita lagu tu. Mak Nabi ni sungguh ke wafat pada waktu Nabi berusia 6 tahun? Betul lah kot pasal mereka duk cerita lagu tu. Kalau kita baca sejarah Nabi, mereka duk cerita. Tuan-tuan, soal berapa bulan, berapa tahun, mungkin itu tidak terlalu penting. Yang penting Allah Ta'ala kata apa? Alam yajidka yatiman, Nabi itu adalah anak yatim. Bila Quran kata, maka suatu yang pasti, suatu yang benar, tak ada siapa boleh mempertikai Al-Quranul Karim. Maka tuan-tuan, inilah yang saya tegaskan tadi. Walaupun mungkin siri-siri kuliah berkaitan Maulidur Rasul akan tamat, akan selesai, cerita-cerita Maulidur Rasul pun orang jarang dah sebut pada bulan-bulan lain. Tetapi bila tuan-tuan baca Quran sampai kepada ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, maka kita akan mengulangi kembali sejarah kelahiran, keputraan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhir tuan-tuan, kita ambil satu lagi, iaitu apakah sikap kita, pendirian kita, cara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dah kelahiran, kita tahu dah kerasulan, kita tahu dah tuan-tuan sejarah hidup, kita dah baca, kita dah kenali, kita meneliti Syama'il Muhammadiyah, kita belaka dah tentang Nabi ini. Maka sekarang apa kita nak buat? Al-A'raf 157, Allah Subhanahu wa taala sebut ada 4 benda. Nombor 1, fallazina amanu bih, beriman dengan Nabi. Beriman sungguh-sungguh. Pasal ada tuan-tuan orang dia bicara tentang Nabi, dia tokoh ketokohan Nabi, kebijaksanaan Nabi, pengaruh Nabi, semua sudut dibincang. Ditinggalkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jangan tuan-tuan. Itu yang paling utama. Nabi adalah Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Jelas Tuhan semua. Satu, iman sungguh-sungguh. Yang kedua, wa'azzaruhu, muliakan. Muliakan Nabi. Mulia inilah tuan-tuan masuk belakang. Dalam tu salawat, dalam tu kita duk baca riwayat Nabi, dalam tu juga tuan-tuan, bila orang marhaban bangkit berdiri. Kadang jadi masalah pasal apa ada bangkit berdiri tu? Nabi mai lah. Yang sampai puluh sangat tu awak Nabi mai lah. Tuan-tuan, kita bila seseorang yang kita hormati masuk ataupun tetamu mai ke rumah kita, kita duduk tengok dia masuk, kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri itu makna apa? Menghormati, memuliakan. Kita muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya kita hormat Tuhan bangkit. Jadi ini tuan-tuan, satu perkara besar yang perlu sentiasa dihayati dalam hidup kita, memuliakan Nabi. Sampailah kepada bersalawat kepada Nabi, sampailah kepada kita gantung kha di rumah, ada alif lam lam ha, di sebelahnya mim ha mim dal. Pasal apa yang hang gantung ni? Aku menyahut seruan Allah, wa azzaruhu, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah tentu puncak daripada kemuliaan kepada Nabi ialah kita memuliakan ajaran agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-tuan hak paling tinggi. Kemudian yang ketiga, wa nasaruh, tolong Nabi. Tolong. Apa kita boleh bantu? Boleh bantu sebarkan agama Nabi, boleh bantu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, bantu tuan-tuan untuk memahamkan manusia, biasakan manusia dengan ajaran Nabi, bantu Nabi. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan turut ajaran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di hujung ayat Allah Ta'ala nyatakan, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Jadi puncak daripada kita membicarakan tentang Nabi, puncak daripada kita membicarakan kelahiran Nabi, puncak daripada kita bicarakan tentang sirah Nabi, kita nak supaya kita tergolong dari kalangan orang-orang yang berjaya. Nak berjaya dengan 4 benda tadi. Berjayalah dengan beriman, berjayalah dengan memuliakan, berjayalah dengan membantu menolong, berjayalah tuan-tuan dengan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak Tuan Imam, pihak masjid yang bagi ruang pada saya untuk bertemu dengan tuan-tuan pada malam ini. Dan terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Salah dan silap saya minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang kita bincangkan. Sekadar itu, wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma a'izzana bil Islam wa a'izzal Islam bina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.